Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Bertemu kita lagi dalam kelas Bahasa Melayu tahun 3. Pada hari ini kita akan mulakan pembelajaran kita di tema 7 yang bertajuk Pertanian dan Penternakan. Sebelum kita teruskan, mari kita bersama-sama cuba mendeklamasikan sajak alunan kehidupan laut dan darat. Bumi menghijau, kaya dengan tumbuh-tumbuhan mesra alam. Tiada racun merosakkan. Tanah subur dengan baja organik. Hasil bertambah. Teknologi moden. Ternakan dipelbagai. Bukan hanya kambing dan lembu. Kini hidupan laut diternak. Menari riang di dasarmu. Ternakan membiak. Penternak tersenyum bahagia. Kurniaan Tuhan laut dan tanah memberikan hasil kepada petani. Tanaman semakin subur. Ternakan terus membiak. Petani dan nelayan bertambah jaya. Sajak ini menceritakan perihal aktiviti pertanian dan penternakan. Pertanian organik mendatangkan hasil yang berganda kepada petani. Aktiviti penternakan pula boleh dipelbagaikan hasil dari penggunaan teknologi moden. Bukan sahaja di darat, malah hidupan laut juga dapat diternak. Jelaslah di sepanjang tema ini nanti, selain daripada kemahiran-kemahiran bahasa, kita akan belajar atau kita akan mengetahui beberapa perihal pertanian dan penternakan. Kesimpulannya, laut dan tanah memberikan hasil yang lumayan kepada petani dan nelayan. Baiklah, kita teruskan dengan tajuk kita yang pertama, iaitu Ladang Jagung Pak Kasim. Aktiviti kita adalah memberikan respon terhadap ayat silaan dan ayat larangan. Tahukah murid-murid apakah itu ayat silaan? Ayat silaan adalah ayat yang menggunakan kata silaan seperti sila, jemput dan mari sebelum kata kerja dengan tujuan mempersilakan atau menjemput seseorang. Kata silaan boleh dilebutkan dengan menggunakan partikel lah. Contoh ayat silaan yang pertama, jemput makan Encik. Jemputlah datang ke rumah saya. Silakan duduk. Silalah duduk. Apakah pula ayat larangan? Ayat larangan adalah ayat yang menggunakan kata larangan seperti jangan dan usah sebelum kata kerja. Tujuannya adalah untuk mencegah seseorang daripada melakukan sesuatu. Ayat larangan juga boleh dilembutkan dengan menggunakan partikel lah. Contoh ayat larangan, jangan bising ketika berada di pusat sumber. Usah tangisi perkara yang sudah berlalu. Janganlah bising. Usahlah tangisi perkara yang sudah berlalu. Baiklah, aktiviti kita yang seterusnya adalah pada muka surat 44 buku teks Bahasa Melayu jilid 2. Tajuknya Ladang Jagung Pak Kasim. Mari kita baca bersama-sama dan kita kenal pasti ayat silaan dan ayat larangan yang terdapat dalam perbualan ini. Pegawai Jabatan Pertanian telah melawat ke ladang jagung Bijirin Pak Kasim. Encik Husni, sila ikut saya ke ladang. Ini adalah ayat. Betul, ini adalah ayat silaan kerana terdapat kata sila dalam ayat ini. Terima kasih Pak Kasim. Bagaimanakah tanaman jagung Bijirin Pak Kasim? Encik Husni jangan bimbang. Tanaman jagung saya tidak menghadapi masalah lagi. Hasilnya juga telah bertambah. Encik Husni jangan bimbang merupakan ayat
Tepat sekali ayat larangan kerana terdapat kata larangan jangan dalam ayat tersebut. Syabas Pak Kasim. Pak Kasim juga usah risau. Pihak kami sentiasa bersedia untuk membantu. Pak Kasim juga usah risau adalah ayat. Betul, ayat larangan. Terdapat kata larangan usah di dalam ayat tersebut. Baiklah Encik Husni, saya sangat bersyukur dengan bantuan tersebut. Jika Pak Kasim berkelapangan, jemput hadir ke kursus keusahawanan pertanian yang kami anjurkan. Ayat ini adalah ayat silaan kerana terdapat kata sila jemput dalam ayat tersebut. Apakah jawapan yang sesuai diberikan kepada ayat silaan itu? Terima kasih atas jemputan Encik Husni. Sekiranya seseorang mempersila atau menjemput kita, kita boleh memberi respon dengan ucapan terima kasih. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan aktiviti kita yang seterusnya. Murid-murid boleh bersedia dengan buku aktiviti masing-masing, iaitu pada muka surat 47. Kita diminta untuk memahami ayat silaan dan ayat larangan, kemudian memberikan respon terhadap ayat silaan dan ayat larangan. Jemputlah duduk Puan Haili dan Alia. Ini adalah ayat silaan. Terdapat kata sila jemput dalam ayat tersebut. Jika kita menerima pelawaan atau jemputan dari seseorang, respon yang sesuai kita berikan adalah dengan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Terima kasih Puan Fang, banyaknya sabut kelapa. Sabut itu untuk apa? Sabut ini saya jadikan baja untuk tanaman sayur. Selain itu, saya juga menanam sayur di dalam sabut. Silalah ikut saya. Saya tunjukkan tanaman sayur itu. Dalam dialog ini terdapat ayat silaan, iaitu silalah ikut saya. Apakah respon yang sesuai diberikan oleh Puan Haili? Wah, suburnya tanaman Puan Fang. Bolehkah Puan Fang mengajar saya menanam sayur di dalam sabut? Kalau Puan Haili berminat, boleh saya ajar. Jangan risau, saya mengajarnya secara percuma. Dalam dialog ini terdapat ayat larangan, iaitu betul, jangan risau. Apakah respon yang sesuai diberikan oleh Puan Haili terhadap kesudian Puan Fang untuk mengajarnya? Betul, Puan Haili boleh mulakan respon dengan mengucapkan terima kasih. Terima kasih Puan Fang. Bilakah Puan Fang boleh mengajar saya? Pukul 8 pagi esok. Usah lewat. Usah lewat merupakan ayat larangan. Apakah respon yang boleh diberikan oleh Puan Haili? Baiklah, saya tidak akan lewat. Atau baiklah, saya akan datang awal. Tahniah murid-murid, kita telah sampai ke akhir pembelajaran. Sila lengkapkan latihan pada muka surat 47 buku aktiviti jilid 2. Petikan ini kita telah mengetahui fungsi lain sabut. Kelapa sabut boleh dijadikan baja untuk tanaman, malah kita juga boleh menanam sayur di dalam sabut. Inilah yang kita namakan tanaman organik, tanaman yang tidak menggunakan bahan kimia. Baiklah murid-murid, sampai di sini saja pembelajaran kita pada kali ini. Tahniah, terima kasih dan kita jumpa lagi. Bye.